Tidak dibuat akikah ini, kata kalau anak ni mati sebelum dia balik, maka ibu ayah dia tak boleh dapat syafaat. Itulah 7 perkara yang kita kena buat. Dan jangan lepaskan peluang untuk buat akikah, antara benda-benda yang penting. Nabi sebut setiap anak tu mengambil perjanjian dengan ibu ayah dia dengan akikah yang dibuat pada ketika dia usia dia kecil. Kan? Jadi esok di akhirat ulama kata apabila anak yang tidak dibuat akikah ini, kata kalau anak ni mati sebelum dia balik, maka ibu ayah dia tak boleh dapat syafaat. Esok nanti insya-Allah kita akan bincang di masa-masa akan datang. Ada 7 perkara ranking dalam Islam yang boleh bagi syafaat. Syafaat tu maksudnya boleh bagi recommendation untuk masuk syurga free. Orang kita pakai kabel lah. Pakai kabel. Nak kira kalau kita punya kabel pakai sangkut. Faham tak? Dia macam ni lah. Hidup atas dunia ni jangan bagi income tax check kita lah. Income tax check memang lekat. Contoh macam tu lah. Kalau income tax tak check tu lega lah, boleh terlepas lagi. Dan dia mula check, dan dikorek, dapat habis semua. Maka macam tu lah juga kita ni jangan banyak soal esok di padang mahsyar. Kalau banyak soal memang lekat macam-macam. Tani silap. Maka kita nak sangat kalau kita ni boleh masuk syurga tanpa hisap. Maka mudah-mudahan semua silap tu ditutup, ditampung kekurangan dia. Lebih kepada kita ni masuk syurga tanpa hisap, bukanlah kata baik kita betul banyak, tapi baik kita mengatasi kejahatan kita. Faham tak? Dia macam tampung balik sehingga macam tak nampak dah benda kejahatan, tapi masih ada kebaikan. Maka esok di padang mahsyar ada 7 jenis golongan yang boleh bagi syafaat. Yang tu lain kali kita cerita. Okey, cerita pada kali ni salah satu daripada cerita tu adalah ranking dia yang ke-6 tak silap saya, kanak-kanak yang mati kecil, ya, dengan beberapa syarat. Maka syarat dia di antaranya adalah ibu ayah dia telah melaksanakan akikah kepada anak tersebut semasa hidup di dunia sebelum anak tu meninggal dunia. Maka kalau tak boleh buat, terjawab soalan yang Aiman tanya tadi, kalau tak boleh buat pada hari ke-7, sunat buat pada hari ke-14. Tak boleh buat 14, 21 tak boleh buat, 28, lepas 28 35, lepas 35 42, 7 hari. Kalau tak boleh lepas 2 bulan, tak boleh lepas, paling tidak jangan lebih pada 2 tahun sebelum dia berhenti menyusu. Bagi kita dalam Islam disuruh supaya kita menyusu 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Disuruh supaya kita 2 tahun. Tapi maka sebelum 2 tahun tu kita buat akikah. Tak dapat juga, maka sebelum anak itu baligh. Kalau anak itu telah pun baligh, dah besar dah, maka tidak lagi disunat kepada mak ayah untuk buat akikah kepada anak tersebut. Kalau dia membesar, maka esok kalau dia bekerja, dia boleh buat sendiri untuk diri dia. Tapi kalau mak ayah buat juga, umpamanya dia tak ada bekerja, masih lagi sekolah, mak ayah pergi kuliah, masa tu anak dia umur tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 5, anak ni pun belum lagi bekerja, masih lagi belajar, mak ayah dia rasa macam ada kemampuan nak buat juga untuk anak dia, silakan, tak ada salah lah. Tapi kalau dia dah baligh, tuntutan tu kepada anak tu sendiri, pada individu tu sendiri. Nabi SAW diriwayatkan masa Nabi kecil-kecil, cerita yang begitu masyhur, Tok Wan dia dah buat dah akikah. Okey, tapi bukan syariat Nabi Muhammad. Maka bila Nabi dah dilantik menjadi Rasul, Nabi pernah buat akikah untuk dirinya sekali, mengikut syariat yang Allah bagi melalui syariat Nabi Muhammad. So kalau kata yang mana dah kerja, teringat balik kata tak pernah buat akikah, yang mana dah kerja, dah ada kemampuan, kita dah ada kewangan, kita mampu, akikah seekor kambing ya Aiman. Seekor kambing ni boleh cari 600-700, biasa-biasa, kadang-kadang boleh pergi 11,000 juga lah. Menabung lah, tengok besar kecil kan.
Kalau nak muda macam kami di madrasah ni, kami kata kat orang, okey macam ni ya, pemain bagi duit 600 ke 700 ke, kami beli seekor kambing, nanti kami buat kan murah-murah. Ataupun setengah-setengah orang ada ke dia main, okey ustaz dengan masak apa semua apa, okey kami ambil 1000, 1200, 1500, ikutlah tuan-tuan nak bagi apa, janji 1000 ke atas nak masak, nak beli beras, nak beli segala kelengkapan apa semua, semua apa semua kita nak masak kan. Ataupun habis-habis tak ada pun bagi duit kambing tu pun nanti tapi tak boleh lah, kita nak kena carilah model kot lain kan. Tapi walau bagaimanapun kita mudahkan cara bagi orang supaya permudahkan untuk buat akikah, permudahkan mereka untuk buat akikah. Akikah ni dia terbuka open sepanjang tahun. Kalau kita tak boleh buat pada hari-hari yang sebut tadi 7, 14, 21 dan sebagainya, maka kan ada 2 tahun ataupun sebelum balik tu kan, musim-musim korban tu boleh selit-selit dengan korban boleh. Kalau orang nak buat korban seekor lembu umpamanya, saya masuk 2 panggu untuk akikah anak saya, boleh? Oh boleh? Boleh. Tak, kami boleh, lembu boleh. Ataupun kita memang ada sepupu sepapak ramai, anak dia ni pun tak buat akikah, anak dia ni pun tak buat akikah, anak dia ni pun tak buat akikah. Share sekor. Beli sekor lembu, lepas pada tu hang 2 bahagian, hang 1 bahagian, hang 2 bahagian, hang 2 bahagian, 7. Settle. Sekor lembu. Tak payahlah kambing. Walaupun afdal kambing, tetapi lembu pun tak apa, boleh juga. Yalah, ada banyak cara yang senang nak buat lah. Ya, dipermudahkan pelbagai cara. Maka ni 7 perkara yang sepatutnya kita ambil besar, terutamanya anak-anak muda. Saya muda. Saya muda juga. Cuma biasalah janggut ni ada sikit cat terkena. Kan. Cuma nak pesan kepada anak-anak muda yang baru berkahwin, yang baru berumah dan ada tangga. Okey, jadi banyak bila tangga ni kita nak kena merangkak banyak benda. Kadang-kadang kita maklumlah kan, bila kita pergi kursus perkahwinan sebelum kahwin tu, yang tu 2 jam, kadang-kadang 2 jam ataupun pagi petang pun. Tak banyak mana dia nak cerita semua tu. Sebab dia nak cerita tu bab akad nikah, rukun, bab apa wali lah, apa lugu ni nak cerita pasal cerai, pasal talak, pasal macam-macam benda dia nak cerita. Maka kadang-kadang mereka tak sempat nak cerita benda-benda yang sepatutnya kita buat bila ada anak. Maka inilah kesempatan yang ada bila yang mana dah baru kahwin, dah tahu dah, kata kena buat 7 perkara ni, tolonglah take serius sikit. Walaupun tak wajib, tapi sunnah Nabi yang sunat, janganlah kita ketinggalan. Tak salah. Sebab Nabi kata, la tahqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang remeh pada benda-benda baik ni walaupun sikit. Semua ni adalah sunnah Nabi yang sunat. Jangan pandang remeh. Tentu ada dia punya kebaikan. Bubuh nama umpamanya, rujuklah kepada tuan-tuan guru para alim ulama. Nama dia mempunyai makna-makna yang baik. Kadang-kadang nama tu baik dah, dia niat tu pun bagus dah, dia buka beli buku nama-nama Islam ni, lepas tu dia bubuh. Tapi masalahnya bila dia convert dengan tulisan Arab pada tulisan Melayu tu, menyebabkan dia jadi bacaan tak betul, bunyi lain lah, bunyi tak betul. Bila bunyi tak betul, kadang-kadang dia boleh merubah dia punya makna dia. Kita tak maulah benda-benda macam tu kan. Apatah lagi bila kononnya kahwin cinta lah kan, jadi sehidup semati kan. Padahal hidup yang mati lain-lain lah. Kubur boleh lain. Balik kampung kau duduk kampung tak tahu nak tanam tak mana. Kalau duduk sekali pun bukan boleh duduk ada tingkap, boleh duduk tengok apa abang kan. Memang dah duduk di alam barzah. Cuma saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita macam gabung nama suami, gabung nama isteri. Benda-benda ni tak sepatutnya berlaku lah. Tak perlu sampai kita nak gabung-gabung. Kalau gabung kena dengan maksud tak apa. Kena dengan maksud tak apa. Bila tak kena dengan maksud, jam. Tiba-tiba nama anak jadi Marlboro ke benar? Boleh jadi. Tiba-tiba nak gabung-gabung jadi Mitsubishi umpamanya. Contoh lah kan. Kan, ataupun campur-campur pergi nama suami Hon, bini nama Da. Ataupun suami suami nama Daud, ambil sikit jadi Da. Kan, isteri nama mungkin mai daripada Jepun ke kan. Han Soin Son apa kan, nama ambil Han.
Jadi ataupun Hon kan, Hon. Lepas tu campur. Jadi okey, buat nama isteri dulu Hon, suami Da. Jam. Tak keleceh jadi Honda kan. Lepas tu nama anak dia panggil Honda. Aduhai. Punya teringin nak pakai kereta Audi umpamanya. Sampai nama anak pun bibu nama Audi. Audi dengan CD. Betul. Jam lah. CD main kat mana saya tak tahu. Tapi kalau Audi tu kita dah kata Audi tu dia. Siapa pun nama Audi? Dah teringin nak pakai kereta Audi tak boleh. Pula dah. Tak boleh pakai atas dunia, esok pakai dalam syurga. Suruh merepek pun nama pelik-pelik gitu. Sebaik-baik nama-nama yang ada di situ Muhammad. Dia boboh juga Muhammad Audi. Jam. Tu tak boleh fikir. Ustaz kata sebaik-baik nama Muhammad. Saya boboh kat nama Muhammad, tapi saya berkenan Audi, dia bawa Audi. Muhammad Audi. Ini contoh. Nasib baik lah kan. Dia tak berkenan motor Chris, lagi dia berkenan lebih bawa Muhammad Chris pula. Jam tak jadi Chris, jadi Chris pula. Kan benda-benda sebab tu saya kata tolonglah belajar sikit. Kalau tak mau pun tanya, rujuk para alim ulama, ustaz-ustaz, apa makna yang baik, sebutan. Kita nak kena tengok nama baik, tapi dia sudut praktikal, esok dia besar orang akan panggil apa? Anak saya nama dia Muhammad. Banyak nama Muhammad, tapi yang seorang tu, yang sulung tu memang nama dia panjang lah, ada gabungan. Tapi saya start daripada hari mula saya kata, tuan-tuan, nama anak saya Muhammad sekian-sekian. Maka saya pergi mana-mana saya akan panggil Muhammad. Hari Muhammad. Saya tak pernah panggil Mat. Maka siapa pun bila panggil dia akan panggil dia Muhammad. Tapi dan mula je kita duk mula ni Mat. Lama-lama kalau pergi dia Arab panggil enta ismake, dia kata saya ismi Mat. Mat Jam, dia kata bila mati. Kan? Mat mati. Mat. Arab kan kadang-kadang kita nama kita sekali-sekali katalah Aiman bin Mat. Kan? Contoh kalau pergi dia Arab, dia kata Aiman ibn Mat. Dia kata bapak mati dah. Abu Kamat, dia kata bapak mati dah. Kan? Jadi di bahasa Arab, ni bahasa Arab. Jadi kita kena pastikan dia punya panggilan dia, praktikal dia sesuai, biar senang orang nak panggil kan. Baik orang dulu-dulu bagus. Melor, Melati, okey juga nama-nama bunga. Kan? Tak ada masalah kan? Tak ada masalah, okey lah. Ada juga daripada merepek nama kan? Ada juga maksud dia. Daripada nama, sekali nama tik burung lah, nama apalah, tak payah sebut lah kan. Ada orang terasa pula lagi. Makna-makna yang tak betul, tu kita tak mau. Jadi ni semua antara benda yang kita nak kena take serius, belajar dan memahami. Ni 7 perkara jangan lupa yang perlu kita buat apabila berlakunya satu-satu kelahiran bayi, yang perlu kita perbaiki, nak kena buat benda-benda macam ni. Okey, saya tanya sikit boleh? Okey, silakan. Soalan special. Pasal kenan, macam orang cakap kenan. Jangan lupa tu dikenal kat anak. Ya. Kenan ini adalah satu istilah di mana berlaku benda-benda yang tak baik kepada seseorang bayi. Dipanggil sebagai kenan. Umpamanya masa isteri sedang mengandung, jangan pancing ikan ataupun mengai ikan. Nanti dia kata kita kan kita buka mata kail tu, nanti anak sumbing, rabik mulut, dia kata. Untuk makluman kita, kenan ini kita boleh terima adanya kenan dengan syarat kenan yang dimaksudkan di sini lebih kepada benda-benda yang dikatakan sebagai menzalimi. Ikan memang dia tu makanan kita. Nak tangkap dua cara je, sama ada hang pakai jala ataupun hang pakai pancing. Kalau duduk di tempat yang tak boleh menjala, memang kena tangkap sekor-sekor. Kita bawa jala tak dapat, jenuh lah, kena pancing lah. Kena pancing memang kena bawa umpan, kena bawa mata kail, memang akan jadi benda-benda macam tu. InsyaAllah bukan, sebenarnya itu khurafat. Itu khurafat, bukan benda yang, bukan itu yang dimaksudkan dengan kenan. Kenan ni kita buat naya. Tapi kalau kita dapat ikan tu, kita punya geram, tarik, kita duduk rabik-rabik buat mulut dia punya geram-geram tu gitu.
Yang tu kita dah masuk kategori menzalimi dia. Tapi kalau kita tangkap elok, lepas tu kita ambil, kita buka elok, apa dia punya mata kail, lepas tu biarkan dia ikan tu pun mati, lepas tu tak ada masalah yang tu. Ataupun masa isteri sedang duk mengandung, si suami ni duk buat naya kucing ke, terajang ke apa ke, nampak katak ke, ambil batu paling tak pasal-pasal. Pilah katak tu duk bawa batu yang kuih tepi-tepi sudah, yang katak yang hancur tu apa. Kita dah termasuk kategori menzalimi binatang tu ataupun menzalimi manusia. Dikhawatiri kafarah yang Tuhan bagi kena balik ke anak-anak kita. Itu nama dia kenan. Yang tu. Jadi kalau tak terlibat dalam bab-bab menzalimi kan, benda-benda yang salah ni, insya-Allah tak ada lah istilah kenan dia tu. Maka insya-Allah, dan banyakkan doa insya-Allah anak-anak kita dia tak terkena lah kan. Tapi kalau dah memang bapak dia mulut rabit ataupun sumbing, mungkin keturunan dia keturunan, turun dia punya, mak dia pun jadi macam tu, bapa anak dia pun jadi macam tu, maka yang tu mungkin faktor keturunan, ujian pada Allah. Nampak macam mana, tak ada siapa mau dilahirkan dalam keadaan macam tu, tapi itulah ujian daripada Allah. Itu nama dia kenan. Okey. Nombor 2, saya ada 3 soalan. Okay. Nombor 2. Tangkai kencing malam, baby menangis. Tangkai kencing malam. Depa bagi tangkai. Tangkai. Apa dia? Tangkai tak mau bagi nangis, tak mau bagi menangis. Betul. Setengah-setengah tempat dia panggil tali gendik. Dia bola hitam kat pinggang, kat tangan, lengan, kat leher ni apa semua kan. Buat tali hitam lah apa, yang dia ada tangkai lah. Betul, kadang-kadang ada kayu sikit lah apalah, macam-macam cara. Okey, kata Nabi SAW hadis sahih, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa gantung tangkai, pakai tangkai, syiriklah ia. Syirik, rosak agama. Bahkan ada riwayat Nabi kata siapa gantung tangkai kepada bayi, maka dia juga tidak akan merawat bayi itu, bahkan akan dilaknat oleh Allah dan syirik kepada Allah. Kita tak mau terlibat benda-benda macam tu. Sampai ada kadang-kadang makcik-makcik ni, Allah dia punya percayalah. Okey, biasanya bila lahir uri ada lah kan. Ambil uri tu, okey, tak apa. Saya masih boleh terima lagi kalau kita ambil uri tu sebab dia lendir tau. Uri tu dia macam isi, kemudian dia berlendiak lah dengan ayat-ayat ketuban apa. Nak basuh dia memang kena pakai asam, garam. Okey lagi. Basuh je, nak pakai klorok tak apa. Nak pakai apa tak apa. Basuh, cuci lagi, bersih. Sebab dia sebahagian pada tubuh badan manusia. Disunatkan kita tanam. Sama macam kuku, sama macam kuku dan rambut. Sama macam orang kecil manis potong jari. Semua kena tanam. Okey. Maka kalau kita nak tanam benda tu, biasanya orang-orang Melayu ni dia ada macam amalan-amalan. Yang tanam tu okey, orang dulu-dulu dia cari tempurung. Carilah tempurung, plastik tak ada. Tu zaman dulu. Bekas, cari bekas, nak bubuh pinggan macam tak patut sangat kan. Jadi orang ambil lah tempurung, memang pimai-pimai nak buang. Ambil bubuh uri masuk dalam tu, lepas tu tanam. Yang duk bubuh paku tu pasal apa? Paku, pensel. Pensel apa dah? Oh ada, nak bagi anak pandai kot. Yang paku ni mungkin anak tu besar jadi tukang kayu kot. Kan, saya ingat tak cukup paku, kena bawa martun, bawa pahat, bawa gaji. Kan, pasal apa kita nak bawa paku? Konon-kononnya paku tu akan jaga baby tu, iblis setan tak kacau uri tu. Bila masa depa takut paku. Bila masa setan takut paku. Depa kata uri ni, orang Melayu ni dia ada satu amalan, satu petua, satu kefahaman. Dia kata apa? Uri tu adik kepada si bayi tu. Kononnya masa bila pula jadi adik pula dah. Sebahagian. Dia kata kononnya jadi adik. Jadi kalau dia kacau uri tu, nanti baby ni akan jadi masalah. Kan? Ini bukan dayang senandung kan. Yang ambil ikan macam mana? Ikan tu ambil daripada balang tu, maka dia pun matilah kan. Kita tengok gambar dayang senandung. Alah Sarimah berlakon tu. Yang apabila dia kononnya dilahirkan sama dengan ikan tu. Jadi kalau ikan tu dia gantung dekat dia punya leher dia ni, dia buat kalung. Kalau ikan tu ambil buat dalam air, dia akan hidup. Tapi kalau ikan tu ambil buat kalung, alah sapak tu dia punya
dia punya apa nama, dia punya tuan dia ke apa pemerintah masa tu punya geram, comel sangat Dayang Senandung ni, daripada hitam terus jadi putih mana lah kan. Akhirnya ambil ikan tu, tangkap, buat kalung, dia pakai. Matilah kawan ni. Ikan tu tak kena air, macam-macam lah. Ni semua khurafat yang difahami oleh sebahagian. Macam tu lah, macam bayi apa tu dia panggil, yang duduk dalam buluh betung. Apa? Masa bila pula buluh tolong beranak pula anak orang. Kan? Jadi dia kata bayi buluh betung. Pulau betung kita tahu balik pulau dah. Bayi buluh betung, orang pergi ambil bubur kat pokok buluh ada. Tapi memang beranak buluh tu tolong mengandung tak ada. Nanti kita jangan percaya benda-benda khurafat macam tu. Kena risau kot. Dengar orang tua cakap kena buat kadang jam. Ini satu masalah apabila kadang-kadang saya duk bagi pesanan kepada tukar mak bidan, orang tua yang kadang-kadang faham macam ni, tak boleh. Khurafat. Kadang-kadang sebelum berkahwin lagi dah ada khurafat. Mengandung lagi dah ada lah macam-macam amalan lenggang perut lah apalah semua. Dan kononnya nak buang sial dan sebagainya. Tidak ada sial di dalam Islam, maka tidak ada upacara dan sebarang amalan untuk membuang sial. Tak perlu lah. Tak perlu. Okey. Nombor 3. Baru ni ada baca kat Facebook, sampai dia pun tanya. Artikel dia panjang. Dia bagi tahu kalau boleh dalam masa 40 hari jangan upload gambar baby, takut kena ain. Bila saya baca, saya terfikirlah, takkan lepas 41 hari tiba-tiba ada sepupu bawa tak kena ain. Ya. Ain ni bila-bila masa. Ain ni bila-bila masa. Isteri cantik tunjuk ke orang, kena juga. Kena. Suami handsome tunjuk ke orang. Lepas tu beruntung kita yang jenis gelap-gelap macam ni. Tunjuk pergi macam mana. Tunjuk pergi macam mana. Orang tengok-tengok alah gelap. Mudah-mudahan orang tak dengki kat kita. Kan. Ni kita duk tunjuk, lepas tu kita pakai baju lawa-lawa, merelak ya. Kan. Color mala lah, buci lah, buca apa semua. Orang semua duk tengok, duk perhati atas bawah. Kan. Lepas tu orang duk tengok. Lepas tu lah bubuh lah segala eyeshadow lah, segala apa lama, macam-macam shadow duk ada kan. Jadi macam-macam ni orang duk tengok. Oh bini dia, oi comel bini dia, oi comel anak dia. Ni dari sudut kita upload gambar tu masuk dalam Facebook, sama aja macam mana kita dedahkan pada khalayak ramai. Maka berhati-hati apabila ini satu cabaran apabila ada orang mula dengki, ada dia macam ni apa tengok, oi anak dia. Mentang-mentang anak putih kebu nak tunjuk kat orang. Dia main dengki. Kesian bayi yang tak bersalah tadi tu tiba-tiba kena macam-macam penyakit dan sebagainya. Itu nama dia ainul hasid. Dan Nabi kata fa innal aina haqqun. Percayalah ain tu sebenar. Tak payah jampi, tak payah apa, tengok dengan ekor mata. Maka ada baiknya bukan kata 40 hari sampai bila-bila pun jangan duk upload. Untuk keluarga terdekat tak apa. Saya sarankan lah kan. Saya sarankan sebenarnya jangan terus. Sebab ain ni bukan dia kira keluarga, dia tak kira siapa pun. Selagi ada orang, tapi kalau kita tengok anak kita pun muka biasa-biasa ya, orang tak ni tak apalah. Tapi kalau tiba-tiba main comel, bahasa lah ni orang panggil apa? Comel gila. Muka ni kan dah nama baby, muka pun baby face. Tu dia. Kan memang apa? Macam anak patung ni, memang comel, cantik, putih, gebu. Orang tengok pun orang kata, geram aku baby ni yang ni bahaya. Ini lebih baik janganlah, jangan. Kalau kita ambil gambar sekalipun, biar gambar tu duduk jauh, orang nak bagi besar pun tak payah, orang pun macam tak nampak. Tu tak payah, tak apa. Tak apa tu. Dia kadang kadang tuk depa seronok dapat baby upload kat Facebook. Ini masalah orang tak tahu berkenaan dengan ain. Sebab tu sebelum ni kita dah buat rakaman kan. Ada. Pasal ain, maka rujuk kepada bab yang berkaitan dengan ain. Tolong nanti kita boleh buat satu link, tekan tu kalau boleh masuk kepada bab ain. Cuba tengok di situ betapa bahayanya ain dalam kehidupan seorang manusia. Adik-beradik, kawan terdekat, siapa dia pun yang walaupun baik dengan kita, tapi kadang-kadang dia mungkinlah nak buat macam mana kan. Dia beranak bulan gelap ke, walaupun ini bukan sebenarnya maksudnya beranak bulan gelap ke bulan cerah tak kan. Bulan gelap kan bulan cerah tak ada kena mengena dengan kelahiran baby. Nak sebut baby.
Kan. Jadi apa nama, tiba-tiba dilahirkan dalam keadaan yang agak gelap. Okey lah kalau dilahirkan, betul anak orang lain lahir cerah, kita tengok, kita geram tengok anak orang. Macam mana kawan tu dia pun cerah, bini dia pun cerah. Tu kira tak bersyukur lah. Syukur. Yang penting anak kita lahir sihat, tak ada penyakit. Anak orang lain beranak mai macam-macam penyakit, duk ulang pergi hospital. Dan kita tak banyak bersyukur. Akhirnya duk dengki kat orang. Kesian kat budak tu boleh. Kena bini kita duduk sebelah tu di hospital, duduk sebelah perempuan Cina umpamanya. Memanglah nama pun Amoy, nama pun Cina. Depa ada putih-putih, anak dia putih, takkan dia nak anak dia main gelap. Kecuali dia kahwin dengan negro, tak tahulah kan. Boleh jadi. Jadi kalau dah cerah-cerah VIP lah. Itu habuan masing-masing nak masuk syurga ni. Kan, dengan nak masuk neraka ni, na'udzubillah. Dia bukan kira gelap dengan cerah. Yang penting dalam ni kena bersih. Okey, jangan sedih-sedih. Tak apa, anak kita gelap pun anak kita, cerah pun anak kita. Saya senang anak macam-macam colour dah. Macam-macam colour dah. Hak cerah ada, hak sederhana ada, hak gelap ada. Tak apalah, anak juga bukannya kita pun handsome entah mana. Betul tak? Kalau kita ni handsome sangat, boleh kita nak tahu anak aku tak handsome kan. Jadi syukur ya, handsome tak handsome insya-Allah. Memang besar ni dia pandai lah nak bagi handsome. Macam Aiman umpamanya, mungkin dilahirkan dalam keadaan gelap lagi kot kan dulu. Tak Aiman handsome. Anak putih. Putih. Gelap-gelap tengok gambar baby siapa dia. Lah, putih. Putih. Makin hari makin gelap. Tu dia. Ni dah melawak okey. Dengan terasa dah. Macam saya, kalau tuan-tuan tengok gambar saya dilahirkan, masya-Allah. Tuan-tuan tak perasan tengok keadaan yang macam ni sekarang. Keluar gebu gebu kan, bobo celak pula kan. Amboi. Cerah. Saya tak kata putih tapi cerah. Memang tapi saya pun heran. Aku kan ni macam kecil-kecil kan. Tiba-tiba mai besar ni, masya-Allah. Dah lah dulu beranak duit shilling pun tak pernah ada. Di kaki ke dia apa semua. Beranak mai besar-besar, bukan dekat duit shilling. Duit RM1, RM2 pun ada. Penuh duit note di kaki kan. Semua buah jangan kena orang tu, kena exhaust ni, kena tu. Bukan dekat duit shilling lah. Tu dia, kita ni kena syukur banyak Allah bagi kat kita. Redha je, terima je apa yang Tuhan bagi dekat kita. Jadi jangan lupa tuan-tuan untuk kita tengok dan sebarkan video ni pada kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan kita yang baru menerima kelahiran baby yang mereka sayangi, supaya mereka tak ketinggalan untuk buat. Walaupun kita ni orang kata apa, satu pepatah, walaupun kita ni taklah sejahat, taklah sebaik mana, walaupun kita taklah sebaik mana sangat, tapi janganlah sampai kita ni tinggalkan, walaupun kita tak sebaik mana, tapi janganlah kita pastikan kita pun taklah sejahat sangat. Tapi sekurang-kurangnya kita duduk tengah-tengah. Paling-paling tak, aku nak kata baik sangat pun tak tahu mana, tapi janganlah sampai jahat pun teruk kan. Biar pun jahat pun tak tahu mana. Jadi walaupun kita tak buat jahat tahu mana, tapi baik pun jangan tinggal. Biar bagi ada gabungan. Walaupun kita tak termampu buat, ada kaedah fiqh mengatakan mala yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Daripada 7 perkara ni tak boleh buat 7 perkara, 2-3 benda jangan tinggal. Kalau tak boleh buat semua ni pada hari pertama dan hari ke-7, boleh buat pada hari yang lain, jangan tinggalkan. Ulang-ulang dengar balik. Cuba balik. Terima kasih banyak Ustaz. Kita akan berjumpa lagi dengan isu yang lagi dahsyat lagi depan ni. InsyaAllah kita nak isu-isu kemasyarakatan. Masyarakat kita boleh buat praktikal. Tuan-tuan pun boleh amalkan dengan spontan, mudah faham dan boleh buat amal. Kita nak lepas ni kita akan buat satu slot untuk solat saja, cara-cara ambil wuduk, cara-cara solat. Kita ajak pada tuan-tuan macam mana ambil wuduk dengan air yang sikit, air yang 350 ml yang kecil, botol kecil tu, Sea Master tu yang kecil tu, yang bukan panjang tu, bukan yang besar lagi tu 1.5 liter, yang kecil lagi tu, yang cup tu, yang duduk dalam cup tu. Yang tu saja kita boleh 2 orang ambil air semayang. Satu kolej tu. Koman-koman pun seorang boleh ambil air semayang.
Macam mana praktikal seorang ambil wuduk dengan air yang sedikit, macam mana sifat solat Nabi daripada mula takbir sampai bagi salam. Kita ajak terus kepada praktikal, buat macam ni, jangan buat macam ni, buat macam ni, jangan buat macam ni. Kita akan cerita pada tuan-tuan supaya tuan-tuan ada ilmu semayang. Bak tuan-tuan nak semayang kata mau semayang, iman masing-masing. Yang tu nak jawab bukan saya yang nak jawab. Siapa individu yang tak semayang, dia yang jawab. Kita suruh dia semayang, dia tak mau semayang juga. Oi, awak pula ustaz nak tanggungjawab pula. Abang-abang dah yang tak mau buat. Kan? Tapi kita memang menyarankan untuk buat. Tapi sebelum nak buat ilmu kena ada. Kadang-kadang ni orang tak buat pasal dia tak tahu. Tak tahu nak buat, aku nak semayang. Macam mana? Dia buat bagi susah. Kalau dia pergi masjid lama-lama dia belajar, dia duduk tengok-tengok pun dapat ilmu. Tapi kita nak supaya kita ni insya-Allah Allah permudahkan untuk kita buat amal ibadat kita, insya-Allah. Lepas ni semua dapat, kita back to basic balik. Ya, back to basic. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.